Muhammad Menteri, boleh saya minta sedikit penjelasan. Pertama tentang definisi superstructure. Ada sedikit definisi dan penjelasan yang diberikan di dalam pindaan akta ini. Tetapi yang saya tegaskan dan saya cadangkan sebentar tadi, apakah perkara ini akan dimuatkan dalam jadual H ataupun third schedule of the SNP, supaya apabila pembeli menandatangani perjanjian dengan pihak pemaju, mereka benar-benar mendapat satu jaminan bahawa superstructure yang dimaksudkan adalah pada peringkat tertentu. Sebab dia ada progress payment yang perlu dibuat kepada pihak bank dalam pinjaman yang dibuat, maka pihak pembeli juga berhak mengetahui bahawa superstructure yang dimaksudkan adalah pada peringkat tertentu. Dan ini kalau mengikut third schedule SNP ataupun jadual H yang ada sekarang, ianya tidak memberikan definisi tersebut. Dia hanya mengikut peratus kemajuan kerja yang dilaksanakan. Tapi saya kira ada baiknya dalam struktur kemajuan kerja ini dimasukkan, di sinilah maksud superstructure yang dibawa dalam pindaan akta tersebut. Baik. Memang kita telah berbincang mengenai perkara ini dan kita berharapkan satu penjelasan akan diberi, dan kalau perlu kita akan bincang dengan pihak berkenaan yang menyediakan SMP ini. Di kawan saya di sebelah. Apakah tindakan kementerian, ini dari soalan dari Ledang, apakah tindakan kementerian mengenai isu kegagalan mohon hak milik strata oleh pemaju-pemaju yang telah digulung? Ini perlu dinyatakan melainkan apa yang saya telah jelaskan tadi dari awal tadi. Selain itu, memang kita mengharapkan bahawa apabila penduduk-penduduk tahu bahawa pemaju telah gulung tikar, bahawa mereka betul membentuk satu protem komiti untuk bertindak secara kolektif untuk memukakan tuntutan mereka kepada pihak Jabatan Insolvensi. Ini kita cadangkan, dan kita berharap kita juga kementerian berkenaan mencari jalan bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Mengenai menangani masalah kegagalan permohonan hak milik strata, saya dah jelaskan tadi, dan kita akan teruskan khasnya program pemutihan bangunan lama. Kita telah menjalankan program ini dan kita akan meneruskannya bagi apa-apa skim perumahan yang tidak dapat diselesaikan mengikut pindahan dalam pindaan undang-undang ini. Tan Sri Deputua, saya fikir itu sajalah perkara yang saya boleh jawab. Nanti Tan Sri, boleh saya tanya soalan tambahan, penjelasan? Okey. Terima kasih. Saya tak pasti, saya ingat panjang lagi. Saya ingin merujuk kepada Akta Pemaju Perumahan yang saya juga bangkitkan dalam perbahasan sebentar tadi, yang saya lihat belum diberikan jawapan secara jelas. Apa yang saya maksudkan ialah hasrat dan cita-cita pindaan ini adalah murni, tetapi ianya bercanggah dengan beberapa peruntukan di dalam Akta Pemaju Perumahan. Malahan dalam perbahasan saya tadi, saya merujuk secara khusus kepada perkara 11 dan juga perkara 25 di dalam Akta Pemaju Perumahan yang tidak mempunyai semangat dan prinsip yang sama dengan pindaan yang dikemukakan. Malahan dalam perbahasan tadi saya membaca sebahagian daripada klausa yang saya maksudkan, dan saya mencadangkan supaya perkara ini juga, iaitu klausa 11 dan 25, dibatalkan kerana ianya bercanggah dengan pindaan yang dikemukakan. Pindaan yang dikemukakan bertujuan supaya pengeluaran hak milik sementara itu dibuat secara serentak dengan vacant possession.
ataupun pemilikan kosong. Tetapi di dalam Akta Pemaju Perumahan, perkara ini masih tertera di dalam klausa 11 dan juga 25 yang mengasingkan pengeluaran hak milik strata ini dengan pemberi milikan kosong. Maka semangat yang dibawa itu baik, tetapi dari segi perundangan ianya bercanggah. Maka saya minta penjelasan daripada kementerian, apakah kementerian akan membawa satu lagi pindaan untuk membatalkan dua klausa yang saya melihat bercanggah dengan pindaan yang dibawa. Saya minta penjelasan daripada kementerian. Tuan Sri Deputua, sebenarnya ianya tidak bercanggah kerana bagi Akta Hak Milik Strata ini tujuan kita jelas bahawa strata title ini akan dikeluarkan serentak dengan vacant position. Dahulu memang tarikh untuk menyerahkan strata title ini tidak ditentukan kerana aliran kerja yang dulu ianya permohonan untuk strata title ini hanya dibuat selepas menerima CF ataupun CCM, kerana maknanya bangunan dah siap. Tapi sekarang kita tidak menunggu bangunan itu siap, maka ianya akan dikeluar apabila bangunan itu siap, vacant position dibuat, title dia terus dikeluar. Jadi bagi kita ianya tidak bercanggah. Kerana ini kita telah pun mengadakan perbincangan. Kerana dalam Akta Perumahan itu dia mengikut sistem yang aliran yang lama. Jadi ianya tidak kait mengait dengan apa yang dalam Housing Act itu. Ya, Yang Berhormat Menteri, memang Akta Pemaju Perumahan ini yang digubal sebelum ini masih lagi mengamalkan proses dan sistem yang lama. Tetapi kalau kita ingin mencapai matlamat dan hasrat pindaan yang baru ini, ianya mestilah diselaraskan. Sebagai contoh, Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua, kalau klausa 11 ini dia menyebut secara jelas dengan izin, the proprietor vendor shall at its own cost and expense and as expeditiously as possible apply for subdivision of the said building or land intended for subdivision into parcels as the case may be, so as to obtain the issue of a separate strata title to the said parcel under the Strata Title Act 1985. Yang ini yang kita pindah. Malahan tetapi di sini disebut ya, dia boleh pada bila-bila masa ataupun kehendak pihak yang berkenaan untuk mengemukakan permohonan bagi subdivision bagi tujuan mendapatkan strata title seperti di bawah Strata Title Act 1985. Maka di situ jelas yang termaktub di dalam Akta Pemaju Perumahan, dan sekarang ini oleh kerana yang dipindah ini adalah Akta Hak Milik Strata 1985 untuk diberi serentak, maka yang ini saya kira tidak diselaraskan. Maka itu yang perkara yang saya timbulkan sebagai satu contoh. Begitu juga dengan klausa 25 yang telah saya bacakan tadi. Sekali lagi ianya tidak memenuhi semangat pindaan yang dibawa dalam Dewan pada hari ini. Kerajaan akta yang kita bawa ini adalah satu akta yang berasingan. Jadi bagi kita itu jelas bagaimana satu panduan yang diberi mengenai aliran kerja, di mana kita menentukan bahawa hak milik strata ini dapat kita keluarkan sama serentak dengan vacant position. Jadi kalau ada percanggahan dalam Housing Development Act, mungkin selepas itu ianya boleh dikaji dengan di bawah kementerian yang berkenaan. Tapi ini perkara ini telah kita bincang dan kita telah pun jelas bahawa ianya tidak akan frustrate apa-apa undang-undang yang sedia ada. Yang Berhormat Menteri, tadi Yang Berhormat Menteri ada minta izin Yang Berhormat Tan Sri Speaker menyebut bahawa perbincangan dengan JUPEM telah pun dijalankan dan JUPEM memberi jaminan bahawa mereka mempunyai keupayaan untuk menyambut cadangan aliran kerja yang lebih mencabar ini. Saya ingin bertanya, apakah kementerian bersedia
untuk membantu JUPEM walaupun mereka memberi jaminan boleh melaksanakan aliran kerja yang lebih besar dan mencabar ini, apakah kementerian bersetuju untuk meningkatkan bajet bagi JUPEM dengan menyediakan golongan professionals, surveyors bagi meningkatkan jumlah tenaga kerja di jabatan tersebut, dan ini dapat membantu menyempurnakan proses ini dengan lebih cepat dan berkesan, iaitu dengan jumlah bajet yang lebih tinggi dan menasabah, dan golongan profesional di kalangan surveyors dapat dilantik bagi memenuhi hasrat yang dibawa dalam cadangan ini. Penglibatan Xavier di sini ada dua bahagian. Yang pertama adalah apprenticing Xavier yang akan termasuk yang berhormat dari Putatan yang akan buat kerja ukur physical study. Bagi mereka ini adalah pihak swasta dan kita yakin mereka ini dapat memainkan peranan. Bahkan mereka ini dengan adanya pinaan ini kita berharap dia peluang perniagaan mereka akan bertambah, dan kita merayu kepada juru ukur bahawa mereka bersedia memainkan peranan sama-sama. Mereka juga terlibat dalam perbincangan persiapan rang undang-undang ini. Bagi pegawai di jabatan di JUPEM bawah kementerian saya, kita dari masa ke semasa memang meningkatkan kemampuan dan kebolehan mereka supaya mereka juga dapat berpegang kepada piagam pelanggan di sini, di mana mereka mesti proses permohonan ini dalam tempoh 1 bulan. Ini kita memang Datuk Menteri bersedia. Mengenai perkara yang tunggu secara mengenai perkara isu yang percanggahan yang disebut yang berhormat tadi, saya pun telah diberitahu di sini bahawa perkara ini dalam tindakan pinaan di bawah bidang kuasa Kementerian Perumahan.